Bosku Najib, oh bosku, sangat-sangat mengejutkan hari ini. Perbicaraan kes jenayah melibatkan peguam hebat kamu berjalan dengan sangat lancar dalam Mahkamah Malaysia hari ini. Saya sebagai penganalisis politik bebas melihat secara prospek peguam hebat kamu bosku Najib berisiko untuk check-in dalam penjara Sungai Buloh bersama kamu selama 40 tahun. Hari ini saya akan membahaskan dan memperdebatkan secara terperinci bukti baru kes jenayah pengubahan wang haram, kes jenayah aktiviti haram, mengelak daripada membayar cukai melibatkan peguam hebat Najib Razak yang kantoi menerima duit haram 1MDB bernilai 9.5 juta ringgit. Siapakah peguam hebat bosku Najib? Siapakah nama peguam yang sangat-sangat hebat mewakili Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia yang kantoi dalam skandal jenayah pengubahan wang haram 9.5 juta ringgit ini? Untuk makluman seluruh dunia, SPRM membongkarkan bukti peguam Najib Razak menerima duit haram 9.5 juta ringgit. Nama peguam itu adalah Syafiee, seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, mengaku di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa dia buat laporan SPRM ke atas peguam hebat Najib Razak untuk memulakan siasatan black money bernilai 9.5 juta ringgit. Nama pegawai SPRM yang sangat-sangat berani menyiasat peguam Najib Razak bernama Muhammad Farid Jabbar. Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu membuat laporan rasmi kes jenayah pengubahan wang haram peguam bosku Najib pada 4 September 2018 lalu setelah kerajaan Cash is King penyamun 1MDB tumbang pada PRU 14. Laporan SPRM itu dibuat pada 4 September 2018 supaya siasatan jenayah boleh dimulakan oleh SPRM terhadap Syafiee Abdullah, iaitu peguam hebat terkemuka mewakili Najib Razak dalam kes jenayah rompakan 1MDB. Dalam kes ini, bukan sahaja Najib Razak yang sangat-sangat bermasalah, sakit kepala kerana kes jenayah rompakan 1MDB bertimbun-timbun dalam Mahkamah Malaysia. Akan tetapi peguam hebat Najib Razak sendiri bernama Tan Sri Syafiee Abdullah mempunyai masalah yang sangat besar dari perspektif perundangan kerana turut didakwa dalam Mahkamah Malaysia menerima duit haram black money 9.5 juta ringgit daripada Najib Razak yang turut dikaitkan dengan 1MDB. So Najib Razak, how this game can win? Kalau you punya lawyer masuk penjara Sungai Buloh, siapa yang boleh pertahankan Najib Razak untuk lebih 42 kes jenayah rompakan dalam Mahkamah Malaysia? Ini dianggap sebagai kes jenayah berat, kes jenayah besar yang diumumkan dalam Mahkamah Malaysia melibatkan peguam Najib Razak. Ini kes jenayah berprofil tinggi yang sangat-sangat menggemparkan seluruh dunia.
Yang mana bukan sahaja Najib yang mencuri duit 1MDB, rupa-rupanya peguamnya pun kantoi terima duit haram 9.5 juta ringgit daripada akaun bank pribadi AM Bank bosku Najib. Siasatan telah dibuat oleh pihak SPRM setelah Najib Razak tumbang sebagai Perdana Menteri ke atas peguamnya bernama Tan Sri Shafie Abdullah di bawah Akta SPRM dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Amla. Pegawai SPRM itu mengaku dalam perbicaraan kes jenayah peguam Najib Razak Tan Sri Shafie Abdullah yang mana fokus siasatan tertumpu kepada duit 9.5 juta ringgit yang diterima oleh Tan Sri Shafie Abdullah, peguam Najib Razak pada 13 September 2013 dan 17 Februari 2014. Duit ini sangat banyak. Yang paling menakutkan, sumber duit itu dianggap sebagai money laundering, sebagai satu jenayah pengubahan wang haram, satu aktiviti haram yang sebelum ini disembunyikan oleh peguam bosku Najib, tetapi setelah Najib Razak dan kerajaan Cash is King penyamun 1MDB tumbang, Tan Sri Shafie Abdullah sangat-sangat bermasalah besar hari ini. Kantoi menerima duit haram 9.5 juta ringgit daripada Najib Razak. Dalam siasatan, pegawai SPRM bernama Muhammad Farid Jabar beberapa tahun lalu direkodkan Tan Sri Shafie Abdullah mengaku bertemu dengan Najib Razak sebanyak 2 kali di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya pada September 2013 dan Februari 2014. Bukti kukuh dibentangkan oleh pegawai SPRM hari ini yang mana peguam hebat Najib Razak menerima 2 cek berjumlah 9.5 juta ringgit. Bukti kukuh yang amat sukar untuk dinafikan oleh peguam hebat Najib Razak, kerana cek itu direkodkan dalam sistem perbankan, sistem bank. Bila cek ini ada dalam rekod bank, saya ingin katakan di hadapan peguam hebat Najib Razak, anda berisiko untuk check in dalam penjara Sungai Buloh lebih kurang 40 tahun. Kata pegawai SPRM, berdasarkan siasatan dan bukti didapati, duit 9.5 juta ringgit tidak dimasukkan ke dalam akaun bank firma guaman peguam Najib Razak iaitu Tan Sri Shafie Abdullah. Akan tetapi ia masuk dalam akaun bank peribadi. Wow. Pengakuan bukti baru oleh pegawai SPRM dalam mahkamah hari ini adalah satu smackdown yang cukup kuat ke atas Tan Sri Shafie Abdullah, peguam Najib Razak, kerana statement ini membuktikan modus operandi jenayah pengubahan wang haram dan aktiviti haram. Saya nak tanya peguam hebat Najib Razak yang kantoi menerima black money 9.5 juta ringgit daripada Najib Razak, kenapa anda tak masukkan duit 9.5 juta ringgit itu ke akaun firma guaman syarikat kamu? Kenapa masuk dalam akaun bank peribadi kamu? Peguam hebat bosku Najib, tolong jawab. Adakah ini duit curi 1MDB lagi? Kenapa anda takut untuk masukkan ke dalam rekod akaun bank syarikat firma guaman anda sendiri? Tan Sri Shafie Abdullah, peguam hebat Najib Razak, kedudukan anda sangat-sangat bahaya, saya terus terang. Something wrong dengan aliran transaksi keuangan yang anda terima 2 cek daripada Najib Razak beberapa tahun lalu. Apa motif anda menyembunyikan
Pembayaran 9.5 juta ringgit. Adakah memang benar itu memang black money? Duit haram? Anda bersekongkol dan berkomplot dengan bosku curi duit 1MDB? Jawab soalan saya. Kalau anda tak boleh jawab, by prospect, anda berisiko untuk check in 40 tahun dalam penjara Sungai Buloh bersama bosku. Masin ni mulut saya, Syafiee. Saya tidak bersikap prejudis kepada anda, saya bukan bersikap bias kepada anda, tetapi bukti kukuh yang dibentangkan oleh pegawai SPRM dalam perbicaraan kes jenayah pengubahan wang haram dan aktiviti haram kamu menerima black money 9.5 juta ringgit ini boleh menyebabkan kamu check in dalam penjara sekurang-kurangnya 40 tahun. Pegawai SPRM menyatakan fakta bukti alibi yang baru dalam Mahkamah Malaysia. Kamu Tan Sri Syafiee menerima pembayaran 9.5 juta ringgit atas tujuan pembayaran yuran guaman kerana kamu Syafiee Abdullah selaku Peguam Najib Razak mewakili UMNO Barisan Nasional dalam 46 kes petisyen pilihan raya tahun 2004 sehingga tahun 2006 dalam Mahkamah Malaysia. So persoalan dalam mahkamah hari ini, kamu mengaku di hadapan pegawai SPRM itu adalah bayaran kos guaman, tetapi kenapa kamu masukkan 9.5 juta ringgit dalam akaun bank peribadi kamu? Kenapa tak masukkan dalam akaun firma guaman kamu? Takut kena cukai? Bermasalah lah ni kalau kau lari daripada cukai. Tan Sri Syafiee Abdullah, berat hukumannya ni. Lari daripada cukai satu jenayah. Tan Sri Syafiee Abdullah, you as a lawyer must know this is a basic rule of law. Tolong jawab Tan Sri Syafiee. This is a very dangerous move for you. Anda adalah peguam yang sangat terkenal, yang sangat hebat dalam sejarah politik Malaysia, tetapi sayang seribu kali sayang, anda kantoi dalam skandal modus operandi jenayah pengubahan wang haram sehingga anda didakwa dan dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia. Saya ingatkan you are very clean lawyer, but this is a big scandal for your legacy and I'm shocked as a new generation. SPRM mengesahkan dalam Mahkamah Malaysia hari ini bayaran 9.5 juta ringgit adalah pendapatan terakru dan boleh dicukai. Namun Tan Sri Syafiee Abdullah, Peguam Hebat Najib Razak, tidak melaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini lagi persoalan bukti baru. Anda menerima jumlah duit yang sangat banyak, 9.5 juta ringgit. Kenapa anda tidak laporkan kepada LHDN setelah cek bernilai 9.5 juta ringgit anda tunaikan dalam akaun bank peribadi anda? Tan Sri Syafiee Abdullah, did you know ini adalah jenayah besar dan jenayah berat? Anda mempunyai duit yang banyak dalam akaun bank peribadi tetapi anda tidak laporkan kepada LHDN dan anda tidak bayar cukai. Adakah Peguam Hebat Bosku Najib tidak pernah belajar undang-undang tentang Akta Cukai Pendapatan 1967 Kerajaan Malaysia? Sejak bila Peguam Bosku Najib ini sangat-sangat licik cuci duit haram untuk mengelak cukai? Oh, ikut dia punya Big Boss. Big Boss dia rompak 1MDB masuk dalam akaun bank peribadi 2.6 bilion ringgit. Cukai dengan LHDN lebih 1.7 bilion ringgit pun tak dibayar sampai sekarang. Oh, 2 kali 5. Patutlah kedua-dua penjenayah itu wanted sampai sekarang. Dan kes jenayah kamu, Tan Sri Syafiee Abdullah dan Bosku Najib, masih tidak ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Selain itu, berdasarkan bukti baru dalam Mahkamah Malaysia didedahkan oleh pihak SPRM,
Tan Sri Syafiee Abdullah tidak mengisytiharkan 9.5 juta ringgit dalam penyata cukai tahun 2014 sehingga tahun 2015. Wow. 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 I'm speechless. Najib Razak, peguam kau yang sangat-sangat kaya, kantoi dalam Mahkamah Malaysia hari ini, tidak ada letak dalam rekod cukai pendapatannya semasa penyata cukai 2014 dan 2015 diisytiharkan kepada pihak LHDN. Apa yang kau takut ni? 95 juta ringgit diisytiharkan kepada LHDN. Syafiee, kau takut duit tu dapat dikesan adalah duit rompakan 1MDB, black money 1MDB? Jawab soalan saya. Oh my God. You are in big trouble. Kau cari masalah sendiri, penyakit sendiri. Kenapalah kau bersekongkol dengan Najib cuci black money 1MDB ni? Berdasarkan rekod mahkamah, untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia yang tidak faham tentang kes mahkamah peguam Najib Razak ini yang berisiko check-in penjara Sungai Buloh 40 tahun, hari ini Tan Sri Syafiee Abdullah dibicarakan dalam mahkamah atas 4 pendakwaan jenayah pengubahan wang haram dan aktiviti haram. Saya ulang dan saya tegaskan. Ramai orang tak tahu, bukan sahaja Najib Razak yang dibicarakan atas kes-kes jenayah besar merompak 1MDB. Peguam bosku Najib sendiri didakwa dan dituduh serta dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia atas 4 pendakwaan jenayah pengubahan wang haram dan aktiviti haram bernilai 9.5 juta ringgit. Duit itu dianggap sebagai black money 1MDB yang tidak dilaporkan oleh peguam bosku Najib kepada pihak LHDN, Pak Cik Makcik Oto Aron. Pihak pendakwaan kerajaan Malaysia mendakwa peguam hebat Najib Razak bernama Tan Sri Syafiee Abdullah melanggar Seksyen 4-1-A Akta Amlang, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dengan menerima hasil daripada aktiviti haram yang menyalahi undang-undang. Tan Sri Syafiee Abdullah didakwa dalam Mahkamah Malaysia hari ini membuat kenyataan palsu dan tidak tepat kepada LHDN bagi tahun taksiran cukai 2013 sehingga 2014, menyembunyikan pembayaran cek 9.5 juta ringgit yang diterimanya daripada akaun bank pribadi AM Bank Najib Razak. Di samping itu juga, mahkamah mendengar keterangan bekas pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bernama Syed Nasrul Fahmi Syed Muhammad dalam perbicaraan kes jenayah besar peguam bosku Najib bernilai 9.5 juta ringgit hari ini. LHDN mengakui mula membuat siasatan sivil terhadap Tan Sri Syafiee Abdullah yang menipu tentang duit pembayaran 9.5 juta ringgit. Hakim memutuskan perbicaraan kes mahkamah peguam Najib Razak akan bersambung pada 27 April tahun 2022. Pak Cik Makcik Oto Aron. Setelah Najib Razak, Rosman Mansor dan kerajaan Cash is King, 1MDB penyamun itu tumbang, pada tahun 2018, peguam hebat Najib Razak telah ditangkap oleh pihak SPRM kerana terlibat dengan aktiviti jenayah cuci duit haram 9.5 juta ringgit dalam Malaysia. Sangat malang nasib peguam bosku Najib itu kerana dia kantoi membeli satu rumah banglo menggunakan duit haram bernilai 9.5 juta ringgit yang dibayar oleh Najib Razak. Tan Sri Syafiee Abdullah ditangkap oleh pihak SPRM beberapa tahun lalu kerana terbabit dengan aktiviti haram dan melakukan kesalahan jenayah mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan tahun 2001.
Dua pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram melibatkan peguam kamu Bosku Najib. Tambahan juga dua pertuduhan jenayah di bawah Seksyen 113 kurungan 1 kurungan A Akta Cukai Pendapatan 1967. Hukuman penjara untuk 4 pertuduhan jenayah di bawah Akta Amla yang dikenakan ke atas peguam Bosku Najib boleh dipenjarakan maksimum 5 tahun bagi setiap kes jenayah. Maka ini bermaksud 2 kes jenayah pengubahan wang haram, hukuman maksimum penjara jika peguam Bosku Najib kalah dan didapati bersalah dalam perbicaraan kes jenayah besar ini boleh dipenjarakan 10 tahun untuk 2 kes jenayah pengubahan wang haram. Untuk melibatkan kes jenayah cukai, lari daripada cukai dan kantoi buat aktiviti haram, setiap pertuduhan jenayah boleh dipenjarakan maksimum 15 tahun dan denda 5 kali ganda daripada nilai 9.5 juta ringgit. Maka 2 pertuduhan jenayah lari daripada cukai dan aktiviti haram bermaksud 30 tahun boleh dipenjarakan maksimum peguam hebat Bosku Najib. Malah duit 9.5 juta ringgit black money itu perlu dibayar 5 kali ganda. Ini bermaksud lebih 50 juta ringgit wajib dibayar oleh Tan Sri Shafie Abdullah jika dia kalah di akhir perbicaraan mahkamah ini. Jika dia menang, dia selamatlah. Tapi secara prospek, bukti-bukti sangat kukuh, crystal clear. Didapati peguam Najib Razak ini menipu dan tidak konsisten dalam proses siasatan dan perbicaraan Mahkamah Malaysia. Pada awalnya, peguam Bosku Najib kata itu adalah duit pinjaman yang diberikan oleh Najib kepadanya. Tetapi dalam siasatan SPRM, dia cakap lain. Dia kata itu adalah yuran guaman. Maka akhirnya peguam Najib kantoi melakukan kesalahan jenayah berat yang salah di sisi undang-undang, menerima cek black money 4.3 juta ringgit daripada akaun bank pribadi Najib Razak pada 11 September 2013 lalu. Malah cek yang kedua bernilai 5.2 juta ringgit diterima dan ditunaikan oleh peguam Bosku Najib pada 17 Februari 2014. Duit itu dimasukkan ke dalam akaun bank pribadi Tan Sri Shafie Abdullah di CIMB Bank. Ia dipindahkan daripada akaun bank pribadi AM Bank Najib Razak. So, selamat maju jaya kepada Tan Sri Shafie Abdullah. Saya menilai dan menghakimi perkembangan prosedur perbicaraan kes jenayah berat peguam Bosku Najib ini. Saya ingin meramalkan dan menjangkakan secara prospek, jika Tan Sri Shafie Abdullah kalah, dia bakal check in dalam penjara Sungai Buloh lebih kurang 40 tahun dan boleh menemani Bosku Najib dalam penjara Sungai Buloh. Checkmate and game over, bosku. Sekian. Terima kasih.